Bila dalam air tu bercampur bau, ada takut, ada gembira. Tapi banyak fikir pasal keluarga sebab bermain dengan nyawa. Kawasan tu banyak terlitip. Kalau ada arus ataupun kawasan tu nak kena clear dekat celah-celah kapal tu, yang tu susah. Kepuasan sukan luncur air ni, dia hanya boleh diekspres bila kita melalui benda tu. Keberanian dalam diri tu untuk ambil ombak besar. Bila saya dapat ombak besar, saya akan makin teruja. Lapan hingga 12 meter di kesuraman laut dalam. Sekumpulan anak muda ini kental berdepan ancaman keselamatan termasuk risiko maut. Gelap, dia tak nampak apa, zero visibility. Pasal lampu pun tak nampak. Pada mulanya memang rasa takut sebab kita dah tak main-main dah, kita kerja kan. Sepuluh batu nautika dari pesisir pantai Pangkalan Well, Georgetown, Pulau Pinang. Hari ini masuk hari ketiga tugas penyelenggaraan kapal persiaran mewah ini. Tugas sukar ini digalas sekumpulan anak muda tempatan, semuanya penyelam komersil mahir yang melakukan hull cleaning atau pembersihan lambung kapal. Proses ini adalah antara satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan kapal maritim. Jentera brush cut seberat 133 kg diturunkan bagi membantu penugasan kumpulan ini. Ketika ini cuaca baik, namun keadaan arus deras dan bergelora. Justru setiap penyelam perlu tenang dan fokus lantaran faktor alam boleh menyebabkan jarak penglihatan terhad sehingga mengganggu tumpuan. Silap percaturan padah menanti. Di tengah-tengah kru mahir ini hadir sekuntum bunga wajah. Fatin Nazirah Muhammad Arsad. Perasaan Atin bila Atin dalam air tu bercampur bau, ada takut, ada happy, ada gembira. Tapi yang paling penting Atin banyak fikir pasal keluarga sebab kita bermain dengan nyawa kan. Bekerja dalam air ni sangat berisiko tinggi. So Atin pun pernah dengar cerita, pernah terbaca yang ada insiden-insiden yang membawa kematian dalam kerja commercial diving ni. Sebab itulah Atin sebagai commercial diver mementingkan safety. Apa saja yang supervisor suruh, baru yang Atin buat. Atin tak ada nak buat hentam kromo macam itulah. Bermula sebagai jurulatih renang, Fatin gigih memenuhi impiannya sejak di Menara Gading untuk belajar dan bergelar penyelam skuba. Satu-satunya wanita dalam tim ini, Fatin berjaya melengkapkan lebih 10,000 jam selaman secara rekreasi dan komersil. Kehadirannya dalam industri ini menjadi sebahagian dari hanya sejumlah kecil penyelam komersil wanita yang masih aktif. Atin suka mencabar diri sendiri kan. Dia rasa macam swimming ni macam apa lagi yang Atin boleh buat untuk nak mencabar diri Atin. So tu yang Atin rasa macam okey, Atin nak kena pergi diving nak meneroka dunia air. Sebab kalau dalam pool kan kita tak nampak apa kan. So Atin nak macam nak tengok laut pula lah, nak tengok coral, nak tengok ikan. Kapal persiaran mewah sepanjang hampir 200 meter ini dijadualkan menjalani pembersihan bahagian lambung untuk tempoh 5 hari. Anak muda etnik Iban, Agustin Belulu, anak Michael, baru berusia 26 tahun, sentiasa menekankan aspek keselamatan dan bahagian penugasan.
Selaku penyelia, kali ini dia menugaskan Fatin dan pasukannya untuk mencuci kekotoran biologi seperti teritip, cengkerang serta lumut yang melekat pada badan kapal. Jika pembersihan tidak dilakukan, ia boleh meningkatkan berat kapal dan mengurangkan kecekapan bahan api, sekaligus menaikkan kos pelayaran untuk jangka masa panjang. Minat dengan commercial diving ni bermula dengan suami Atin lah. Ikut dia kerja dekat Klang, dia cuci tangki dekat Johor. Lama-lama terjebak dengan commercial diving ni. Ahmad Saifuddin Ahmad Syapawi atau mesra disapa Mat adalah mentor kepada isterinya dalam bidang ini. Sejak 2021, Mat mula membuka ruang buat Fatin untuk menyertai kursus selaman komersil dan menjadi tulang belakang yang mendukung minat isteri sehingga berjaya memperoleh lesen. Siapa sangka perkenalan Fatin dan suami ketika aktiviti selaman skuba di Pulau Bidong, Terengganu pada 2012 membawa kepada hubungan yang lebih serius yang mencorak kehidupannya pada hari ini. Suami Atin kerja kat Melaka masa tu. Masa tu tak cukup diver. So dia tanya, ada tak sesiapa yang nak join jadi diver? Ambil kos lah. So Atin pun macam, tak kisah ke siapa-siapa. Tak kisah. So Atin pun macam, perempuan boleh? Mak cakap, boleh. Siapa? Sebab dia tak expect Atin yang tanya kan. Lepas tu dia cakap, Atin lah. Lepas tu barulah dia macam, okey sekejap. Dia pergi tanya supervisor dia. Supervisor dia kata, okey on. Masa first time dia kata yang dia nak join commercial ni, saya pun tak terkejut sangat lah. Sebab saya tahu bini saya ni memang yang perempuan yang lasak. Dia memang suka yang adventure. Masa start awal-awal dulu buat commercial, dia dah start follow saya. Masa even time dia tengah mengandung pun dia ada follow saya pergi ikut job. Just follow saja lah. Dia tepi-tepi. Bila saya habis job, dia akan tanya macam mana kerja tu buat macam mana nak handle kan jadi apa-apa. So dia banyak bertanya. So Fatin ni dia jenis yang suka dapatkan info dulu sebelum dia buat sesuatu benda tu. So dia dah collect bertahun-tahun. So bila dapat peluang, itu yang dia terus buat. Personalitinya lembut, namun Fatin punya jiwa lasak. Wanita yang sering mengukir senyum ini kuat mental dan fizikal. Berusia 34 tahun, dia tidak pernah putus asa untuk memahami dan mempelajari bidang yang didominasi kaum lelaki. Okey, clear. Clear, Mat. Setelah beberapa tahun menggalas tugasan komersil, Fatin sudah mampu mengendalikan jentera dan alatan berat seperti teman sepasukannya. Saya dah brief dia siap-siap. So nak masuk komersial ni kerja dengan lelaki. So kita terpaksa adapt. Bukannya diorang environment adapt. Kalau kita terpaksa adapt pada environment. Dia dah memang betul-betul ready lah. Dia dah betul-betul dah preparekan diri dia sebelum dia join kelas tu lah. Suami Atin memang orang yang selalu bagi semangat kat Atin. Dia adalah tulang belakang Atin lah. Kalau nak ikutkan masa first time Atin jadi commercial diver tu ramai yang kecam lah. Cakap perempuan nak patut duduk rumah lah. Tak payahlah buat kerja berat macam ni. Tapi suami Atin selalu bagi support. You can do it. Orang pandang sini, kau tak apa ke bini kau kerja kan? So bagi saya, as long as bini saya dapat jaga dekat kawasan-kawasan lelaki ni, saya rasa so far tak ada masalah. So kita niat nak kerja kan. Check. Reading smell. Sang. Okey. Yeah. Pembersihan kapal cruise ni ada dua peralatan yang kita gunakan. Satu brush cut tu yang nak buang teritip dekat bodi kapal. Ada lagi satu polisher. Polisher ni dia akan melicinkan lagi, memperkemaskan lagi bodi kapal tu selepas teritip tu dibuang. So polisher ni memang kita pakai untuk polish propeller tu lah. Contohnya sebenarnya kapal dia nak performance propeller lagi cantik, dia kena lagi propeller licin. Nak handle ni pun dia perlu ada latihan dia lah, ataupun dia kena familiar dengan equipment ni supaya tak nak jadi accident. Sebab dia bila silap kita punya setting, dia boleh jadi kita terbelit dalam air tu. That's why nak handle dia pun nak kena mahir. Biarpun kerap menjalani latihan, kemampuan sebenar bergantung pada tahap keyakinan dan keberanian individu ketika beraksi.
Namun bagi Fatin, pengalaman melakukan tugas penyelenggaraan di kedalaman 20 meter selama hampir 2 bulan antara yang paling menduga. Selain peralatan berat, keupayaan tak kala diselubungi kegelapan hanya bergantung kepada alat pernafasan bekalan permukaan atau Surface Supply Breathing Apparatus SSBA dan kabel hayat. Pada mulanya memang rasa takut sebab kita dah tak main-main dah kita kerja kan. First task yang Atin kena buat adalah grouting dalam air. So masa tu supervisor Atin turun ke Atin pukul 6.30 petang. Tak nampak apa, zero visibility. Pasal lampu pun tak nampak. Tapi masa turun tu memang nak kata takut tak takut, nak kata excited, memang excited lah. Adrenaline rush kan, macam syoknya dapat turun buat kerja kan. Di kala matahari memuncak, Fatin menyelami kedalaman 8 hingga 12 meter di tengah samudera. Masa penugasan juga menyumbang kepada jarak penglihatan lantaran sisa kikisan menambah kekeruhan air laut. Kita buat kerja kadang kita tak perasan lah kita dah berapa minit, dah berapa jam. Naik-naik dah gelap, dah pukul 8.30 malam dah. So Atin naik-naik je, Atin terus peluk Mat sebab macam excited sangat. Dah berjaya lah. Saya memang seronok sebab dia memang minat tu. So bila dia berjaya buat tu, saya pun memang tumpah seronok gila lah. Bila tengok dia keadaan macam tu, dia memang happy sangat. Selain pembersihan, tugas mereka turut merangkumi aspek penambahbaikan, penilaian dan pemeriksaan di dalam air. Justru, komunikasi antara penyelam mampu membataskan mereka daripada ancaman keselamatan dan risiko maut. Antaranya terputus bekalan oksigen, diserang haiwan pemangsa dan kerusakan jentera. Kita komersial kerjakan teamwork. So nak tak nak, saya terpaksa kena kadang kalau anda kata Fatin ada salah, saya terpaksa nasihatkan dia. Sebab buat macam ni, buat macam ni. And then dia pun akan accept apa teguran saya tu. Kita tiap malam kita akan saling kongsi, share, betul kena buat ni, kena buat ni. Ataupun kadang-kadang kita macam task itu esok kita tahu task apa, so malam ni kita dah planning siap-siap. Bila nak buat kerja lelaki, dia terpaksa kreatif sikit. Nak bagi contoh nak angkat benda yang berat, dia terpaksa buat lifting. So kadang saya bagi idea kat dia, and then dia pun bagi idea. Dalam tugas yang lebih ekstrim, penyelam perlu menyelam sehingga ke dasar laut dan perlu berdepan tempoh masa yang agak lama di dalam air pada satu-satu masa, bergantung pada kedalaman air. Lazimnya kapal besar perlu diselenggarakan dalam tempoh 4 hingga 12 minggu selepas pelayaran. Rutin penyelenggaraan ini perlu untuk memastikan kapal berfungsi secara efisien. Kapal persiaran sepanjang hampir 200 meter ini mempunyai kipas yang saiz ukur lilitnya menyamai 2 kali lelaki dewasa. Mengenal pasti kebocoran dan memastikan sistem lancar antara komponen selenggara penting, tetapi pembersihan pada badan kapal juga menjadi keutamaan. Kekotoran biologi yang banyak melekat pada bahagian kipas boleh mendatangkan karat pada bilah kipas sekaligus memperlahankan pergerakan kapal. Fatin Nazirah, wanita kental berasal dari Ampang, Selangor, bercita-cita mengubah persepsi orang ramai bahawa bidang ini bukan untuk satu jantina sahaja. Hari pertama, Atin turun, Atin bersihkan kawasan rada. Rada ni bagi kapal tu ke kiri ke kanan tu lah. So lepas kawasan rada, Atin clearkan kawasan propeller. Kawasan yang Atin clear tu, Atin nak membersihkan telitip, marine growth lah yang ada dekat kawasan tu. Sebelum ini, Fatin lebih terdedah kepada tugas-tugas pembinaan seperti menampal simen dan membuat kimpalan. Dipantau oleh suami dan rakan berpengalaman, hari ini adalah rutin baharu buat Fatin mengendali jentera pengilat. Pembersihan dimulakan secara berpasukan dengan mengikis teritip. Begitupun, penggunaan mesin pengilat membantu memulih restorasi bilah dan melicinkan permukaannya.
Banyakkan dia main construction. So kapal ni kira barulah, walaupun bukan first time tapi dia kira baru. Saya tengok memang ada improvement lah. So dia start main dengan equipment lain, bukan setakat manual. Dia start belajar untuk macam mana brush cut, handling brush cut ataupun polishing. Dia boleh catch up. So dia cuma kena banyakkan lagi bawa, so mungkin dia akan dapat lebih banyak experience dia lah. Sebab benda ni semua nak kena ada experience. So kadang-kadang hari ni kita buat tak dapat apa-apa. So mungkin next time kita pakai ada problem. So daripada situ kita akan belajar apa sebab problem ke. Macam mana nak bagi smoothkan lagi kerja kita tu. Sebenarnya senang je. Cuma kalau tempat tu, kawasan tu banyak terlitip ataupun kawasan tu nak kena clear dekat celah-celah kapal tu, yang tu susah. Dan kalau ada arus ke, itu pun salah satu masalah kalau kita nak clearkan tempat tu lah. Badan kapal pula dia sangat luas, so kita tak boleh nak guna manual sangat sebab besar kan kawasan dia, so kita kena guna special equipment lah, iaitu brush cut. Penggunaan brush cut yang boleh disesuaikan mengikut kontur badan kapal memudahkan kerja-kerja pembersihan di bawah air sekaligus mempercepatkan tugasan. Seberat 133 kilogram, kelajuan pembersihan mampu mencecah sehingga 1,500 meter persegi untuk tempoh 1 jam. Namun, penggunaan mesin juga mengundang bahaya jika tiada seliaan daripada pasukan di permukaan. Mesin-mesin ni mungkin tiba-tiba breakdown, hidrolik bocor ke, so kita boleh alert sebelum diver tahu. Diver dia tak boleh fokus dengan mesin ni, dia tengah buat kerja kan. Jadi kalau contoh dia bocor, dia tak sedar, lalas habis, semua jatuh brush cut, nanti susah. Betul-betul main peranan adalah orang dekat atas lah, kena monitor selalu hidrolik. Biarpun beribu kali melakukan selaman, faktor alam tidak pernah memberikan pengalaman serupa. Penggunaan magnet menjadi ciri keselamatan utama kerana arus air laut berbeza. Magnet ni penting sebab untuk kita bergantung dekat kapal tu supaya tidak dibawa arus dan kurangkan tenaga kita untuk melakukan kerja. Maknanya bila kita pakai magnet tu, kita tak perlu nak kayuh-kayuh sangatlah untuk buat kerja tu. Kita dapat save kita punya air lah. So lebih lama lah kita buat kerja kat bawah air tu untuk kita cepat siap lah. Menitik beratkan pencapaian tugas mengikut garis masa. Tugasan kali ini ditetapkan selama 5 hari. Namun, kawasan pembersihan amat luas dan ada kala mendatangkan cabaran serta risiko yang tak terduga oleh penyelam. Kerana itu, perbincangan dan perancangan amat penting sebelum tugasan diberi. Setiap hari, hanya 4 jam diperuntukkan untuk mereka melunaskan tugasan. Baru dia dapat satu syarat tangan daripada salah seorang kru yang sedang membersihkan kapal ni. Kita tak tahu masalah apa, berkemungkinan kejang dan tanpa belengah je Agus supervisor untuk hari ini segera memerintahkan, mengarahkan anak-anak buah yang lain untuk terus turun membantu rakan yang tertolongan tadi. Malang tidak berbau, tetapi ia mampu dielakkan dengan ketangkasan dan sikap waspada Agus selaku penyelia yang sentiasa memberi perhatian penuh kepada setiap penyelamnya. Ulurkan live ring dari kapal lebih kurang dalam 5 meter dekat aft area. So just in case diver terlepas dari kapal, dia orang akan pergi live ring tu, ataupun yang akan keluar dari air krem ke apa ke. So kita boleh ambil fast respon jika ada apa-apa berlaku. Tadi saya bawa basket tu, tiba-tiba ada arus, kaki saya krem lah. So saya terus stop walk, saya follow hose basket tu naik ke surface, lepas tu datang rescue kawan saya. Itu dia tak sakit sangat, tapi nafas kita untuk tarik basket itu untuk U-turn mengambil tenaga yang banyak. Hari ini keadaan okey sikit pada semalam. Hari ini ada arus dan ada air agak choppy hari ini. Tapi alhamdulillah breeze agak okey hari ini, 2-3 meter boleh nampak lah.
Kelegaan usai tugasan, Fatin dan suaminya, Mat, mengambil ruang menghubungi 3 puteri mereka. Masing-masing berusia 3, 6 dan 9 tahun. Adik tidur dengan siapa? Adik tidur dengan siapa semalam? Dengan bapa? Oh, dengan kakak Iman. Alhamdulillah, penerimaan anak-anak Atin terhadap Atin punya kerja ni pun sangat positif. Masa Atin ambil komersial tu, anak Atin baru 1.5 tahun. Tinggal bersama pengasuh. Risau jugalah sebab kita tinggal dengan orang kan. Tapi Atin terpaksa memberi 100% kepercayaan kepada pengasuh untuk jaga anak Atin lah. Tapi at the same time, Atin pantau dari jauh lah. Lalu communicate dengan cikgu-cikgu diorang. Apa lagi Atin boleh tolong dalam segi akademik. Pengorbanan keluarga ini yang sanggup berjauhan membuatkan pasangan yang berumah tangga hampir 10 tahun ini kerap merancang dan membawa anak-anak mereka bercuti bagi memenangi semula hati mereka. Hari ke-6. Selesai tempoh masa pembersihan. Hari ini pemeriksaan akan dijalankan oleh surveyor officer. Pemantauan bertujuan memastikan keadaan badan dan struktur kapal memenuhi syarat layak berlayar setelah selesai diselenggara. Bagi Fatin, pemeriksaan kualiti juga antara cabang tugas yang ingin diterukainya kelak. Tadi inspektor dah tunjuk dia akan inspek kapal ni whether it's so hopefully semua berjalan dengan lancar dan Pemeriksaan visual dijalankan secara keseluruhan, termasuk penampakan umum keadaan badan kapal serta pemeriksaan jarak dekat yang memerlukan juru ukur turun menyelam dan memberi maklum balas. Untuk inspection ni, kita pakai two-way communication. Lepas tu kita ada CCTV untuk monitor. Untuk surveyor witness juga. Yang paling penting, surveyor yang akan witness, dia yang akan approve kerja kita. So, bila kita dah buat, kalau surveyor kata okey, baru kerja tu siap lah. Berat, kasar dan berisiko. Tetapi pengalaman yang diraih adalah harga yang tidak ternilai dan Fatin mahu lebih ramai wanita terdorong menceburi bidang ini. Saya sebagai suami sebenarnya masih akan support dia. Saya masih akan sokong dia untuk pergi more further. Sekarang target dia nak try cuba jadi antara wanita yang terawal pergi ke saturation diver. Maksudnya yang level 4 punya. Yang pergi ke depth sampai ke 60 ke 100 meter dalam air tu. Kata-kata negatif yang diorang lontarkan kat Atin tu adalah kata-kata semangat untuk Atin. So lagi banyak diorang berkata negatif kat Atin, lagi semangat Atin untuk buktikan kat diorang yang Atin boleh buat sebenarnya. So bila ada kepercayaan dari suami Atin, dari kawan-kawan Atin, itu yang memberikan semangat untuk Atin teruskan juga buat kerja ni lah. Wanita di Julang, negara gemilang. Pemerkasaan wanita bukan hanya terbit dari jiwa dan keberanian individu, tetapi dukungan masyarakat yang mampu membawa wanita lebih maju. Fatin Nazirah, Sri Kandi Laut Dalam, tergolong dalam 1% wanita Malaysia yang tabah mengharungi cabaran dalam dunia yang dimonopoli lelaki. Seorang ibu, isteri dan wanita perkasa yang punya wawasan untuk bergerak seiring atau lebih tinggi daripada biasa. Kepuasan sukan luncur air ni dia hanya boleh diekspres bila kita melalui benda tu. Surfing ni dia menenangkan. Bila kita ni duduk dalam air, saya rasa macam hilang masalah. Deruan gelombang laut di pantai timur lebih mengujakan dikala monsun menjelma.
Deras arus dan hembusan kuat Bayu menyeru semangat Fazrin Haikal Azmi, 25 tahun, mesra disapa Yang untuk menunggang ombak di pantai Cik Siti Wan Kembang ini. 2 musim beraksi sebagai peminat luncur air, dia masih lagi dianggap baharu dalam dunia sukan ini. Saya start dengan main orang panggil skimboarding. Skimboarding ni saya start dekat Kota Baru. Dia main flatland. Dia lebih kurang macam surfing tapi dia perlukan berlari dan baling board dan lompat. Lepas daripada saya main skim, saya tertarik dengan surfing. Saya tengok dekat YouTube. Masa tu saya macam tak aware yang bahawasanya ada surfer dekat Malaysia ni. Dah beli board, saya try dekat Pantai Kemasin seorang-seorang. Lepas tu bila dah main seorang-seorang, saya macam nak kena ada kawan. Saya tengok salah seorang member saya ni ada beli surfboard juga. So start daripada itulah saya pergi belajar dengan dia dulu. Sebab dia lebih harif, lebih lama. Lokasi pagi ini ialah ke Pantai Kemasin Bacok. Terletak 20 km dari Kota Baru, Kemasin kini menjadi pusat luncur air terbaharu di Kelantan. Atas dasar minat dan setia kawan, Yang bersama rakan lain telah mewujudkan Kemasin Surfing Club sejak tahun lalu. Kebiasaannya surfer akan turun pada waktu pagi selepas subuh. Itu adalah waktu terbaik untuk surfing, di mana satu, kita boleh enjoy view pagi, sunrise lah. Nombor 2, pada waktu tu kebiasaannya angin sangatlah slow. Bila angin tidak kuat membuatkan ombak tu cantik. So lagi better untuk surfer tu untuk belajar. Kalau dari segi musim, luncur air ni dia akan start daripada bulan 11 hinggalah bulan 4 maksimum. So selain daripada bulan 11 hingga bulan 4, kebanyakan surfer daripada East Coast akan pergi ke West Coast. Biarpun masih baharu, kelab ini telah pun mencecah seramai 30 ahli. Dianggotai peluncur profesional dan baharu, rata-rata ahli ialah anak jati Kelantan. Masih merasakan banyak yang perlu dipelajari, Kemasin Surfing Club meneliti dan mengikuti perkembangan kelab meluncur air lain, antaranya dari Terengganu, Pahang dan Johor yang sudah lama bertapak. Lokasi Pantai Kemasin sendiri ada tarikan utamanya yang mengujakan komuniti peluncur untuk ke sini selain ombak yang tinggi dan konsisten. Dia sama je dengan pantai-pantai lain, cuma Kemasin ni dia ada point di mana batu dekat tengah. Dia ada boleh pilih sama ada kita nak left point break ataupun right point break. Di mana itu adalah advantage untuk surfer yang di mana kaki kanan di depan ataupun kaki kiri di depan dia orang boleh pilih untuk dia orang ambil ombak belah mana. Pantai dekat Kelantan majoritinya warna keruh, tapi dari segi ombak, sensitiviti ombak Kelantan ni adalah dia tidak boleh ada angin. Maksudnya kalau angin tu dia akan nak sama ada 4 knots ke bawah, barulah ombak tu akan cantik. Sepanjang saya ada pengalaman pergi surfing Merata Malaysia ni, Kemasin dia punya ombak, advantage dia tak ada current. Nombor 2, advantage dia, bila kita kena hempas dengan ombak, whitewash lah. Bila kena hempas, dia tidak seteruk dekat luar. Maksudnya kalau kena tu, dia tidak rasa kuat sangat lah. So, Kemasin ni bagi saya tempat yang paling sesuai lah untuk belajar, untuk beginner belajar. Maksudnya selamat. Lagipun bawah, landai pantai dia tu tak ada batu. Totally semua pasir flat. Menghadap Laut Cina Selatan, terkenal dengan keindahan pantai dan pemandangan memukau, nama Kemasin cukup dikenali. Menjadikan ia destinasi persinggahan kaki pancing dan penarik pukat selain pengunjung pantai. Diiringi desiran ombak yang sentiasa memberi ketenangan buatnya, sedari jam 7 pagi lagi, Yang sudah pun berada di pantai ini. Hari ini, dia akan memberi tunjuk ajar luncur air kepada sahabat dan pelajarnya, Zulkifli Ishak. Sebagai tenaga pengajar,
Yang berpendapat memahami asas dan teknik khas luncur air bukan hanya memberi keseronokan kepada pemain, malah menjamin keselamatan mereka kerana penggunaan tenaga yang banyak diperlukan apabila berada di dada lautan. Kalau tengok memanglah mudah nak pergi tempat dia tu ke. Tapi nak pergi ni susah. Sebabnya ombak ke, kita main dengan pergi benda lagi, pergi bok lagi, bok tu besar ke. Lepas tu nak pergi situ tu payah sebab ombak tu dia tolak kita balik. Banyak kan kita guna tenaga kaki semua berlari ke apa kita guna tangan. Lepas tu susah nak pedal. Lepas tu nak ambil ombak tu susah. Awal tu memang susah. Kebanyakannya yang saya ajar sekarang inilah semuanya daripada start kosong. Maksudnya tak ada background skate, tak ada background surf skate ke apa. Untuk ajar dia orang ni tak susah pun. Cuma dari segi stabil badan untuk berdiri atas ombak yang agak sukar untuk dia orang lah. Kebiasaannya saya akan bagi simple teori lah untuk baca ombak ni macam mana. Bila nak ambil, bila nak kena pedal. Barulah saya akan bawa turun ke pantai untuk try. First timer ni saya akan tolak dulu. Dah cantik progress, boleh berdiri ataupun dah boleh start pedal sendiri. Okey, lepas pada tu saya akan biar dia orang praktis sendiri. So saya akan perhati daripada atas, apa yang mistake dia orang buat, saya akan tegur lah. Luncur air berbeza dengan papan selaju. Ia dilakukan di kawasan pantai berombak. Yang sendiri pada awalnya mempelajari teknik luncur air dengan menguasai kemahiran bermain papan selaju. Yang memperkenalkan Zul ke laman ekstrim Subbudaya La Roca di Tunjung, Kota Baru. Di sini Zul dapat bertemu dengan peminat sukan luncur di tapak luncur selaju ini, selain ia menggilap bakat anak-anak muda dalam pelbagai sukan ekstrim. Yang sesekali menunjukkan skillnya meluncur papan selaju, terutamanya apabila menggunakan surf skate. Surf skate dengan surfing ni dia ada orang panggil elemen yang sama, tapi sebenarnya agak lain sikit lah. Bila kita main surf skate ni, kita boleh tahu kan atas darat tu macam mana, kita naik ramp tinggi macam mana. Tapi bila di dalam air, ombak kita tak boleh agak ombak ni naik ke turun ke. So itu kita kena ikut feeling kita. Kita kena tengok section ombak tu macam mana. Jadi kita kena belajar banyak yang tu lah. Surf skate ni hanya bermain atas benda yang man-made, bukan natural. Kalau surfing ni atas ombak yang Tuhan buat kan. Benda tu macam dia connected. Kita macam menghargai. Dia antara nikmat jugalah. Benda yang tak boleh nak express. Rasa dia tu macam mana. Ramai ibu bapa kini sudah lebih bersikap terbuka terhadap sukan ekstrim di Malaysia. Namun, ada juga yang masih skeptikal dan berbelah bagi terhadap sukan luncur air ini. Kalau ibu bapa ni kita kena convince sebab bila surf skate ni dia atas darat, so ibu bapa tak risau sangat lah. Tapi bila bermain dengan nature, bila bermain dengan ombak, ibu bapa ni agak risau untuk melepaskan anak-anak dia untuk belajar. So kita sebagai peluncur ombak ni, kita kena yakinkan dia orang bahawasanya main ombak ni tidak membahayakan. Setakat yang saya tahu, dekat Malaysia tak ada lagi kes yang meninggal atau mati lemas disebabkan surfing lah. Masih baharu dalam dunia luncur air, Fazrin atau Yang ingin menguasai sukan ekstrim ini bersama rakan-rakan lain. Cuba setanding dengan peluncur profesional dalam negara. Di waktu senggangnya, Yang menghabiskan masa membaiki dan menyiapkan papan luncur air yang rosak. Kemahiran Yang tidak hanya pada aksinya di laut, malah penyediaan dan penjagaan papan luncur air. Biasanya problem yang ada pada surfboard ni ada dua. Sama ada pressure ding ataupun snap. Pressure ding ni maksudnya dia ada lekuk-lekuk sikit ataupun bahagian pecah. Ataupun snap ni dia maknanya board ni dia patah dua. So commonly kalau kebanyakannya kita akan fix menggunakan dua je. Menggunakan epoxy dengan fiberglass.
Itu untuk baikilah kalau bahagian-bahagian support ni. Tambah Yang, tempoh membaiki sesebuah papan luncur paling cepat mengambil masa hampir 3 hari. Ketelitian tidak hanya pada hasil kemasan, malah Yang turut menilai dari aspek keselamatan papan luncur. Nyawa seorang peluncur terletak pada keselamatan papan luncur yang dinaiki mereka. Ketika ini, perkhidmatan membaiki papan luncur air ini hanya terhad kepada ahli dan rakan luncur air sekitar Kelantan sahaja. Meski belum layak digelar pakar, namun kemahiran dan hasil kerjanya yang kemas turut diakui oleh peluncur lain. Orang yang repair ni semua dekat bahagian Cerating, semua dekat bahagian Johor, jauh. So saya pilih untuk macam belajar sendiri. Saya tengok YouTube, saya tengok macam mana orang nak repair. So saya start from scratch lah. Daripada mistake itulah saya ubah. Sekarang saya dah jumpa cara macam mana nak baiki yang elok. Asalnya bagi member yang mana rosak board, saya baiki, saya bagi free je. Bagi dia orang tengok puas hati ke tak. So lepas pada tu saya baru start, okey, buat job dengan baiki board orang. Sukan ekstrim luncur air, aktiviti meluncur secara berdiri dengan menggunakan papan khas bergerak di permukaan air berombak ke pesisiran pantai. Sebagai pemain luncur air, mereka harus memahami aspek berkaitan arus laut, ketinggian ombak serta kekuatan angin dalam mengatur formasi dan pergerakan papan luncur air supaya tahan lebih lama dan tidak mudah punah. Awareness orang tentang surfing dekat Kelantan sangat-sangat rendah. Jadi kebanyakan orang dia tak bagi anak-anak main pantai sebab takut bahaya, takut lemas. So kita orang start main surfing ni nak tunjuk bahawasanya main sukan air ni tidak berbahaya, tidak mendatangkan mudarat. So kita orang sekarang target untuk panggil seramai orang yang boleh untuk start surfing di Kelantan. Kesibukan tugas harian sebagai pelukis seni grafik tidak menghalang Muhammad Shazwan Sharif atau Abe, Presiden Kemasin Surfing Club, untuk menarik lebih ramai peserta luncur air di sini. Biarpun sukan ekstrim ini sudah mula popular sekitar tahun 90-an, terutamanya di sekitar Cerating Pahang selain Terengganu, Johor dan Sabah. Komuniti peluncur air juga berperanan melihat minat masyarakat terhadap sukan ini bercambah. Acap kali juga pertemuan sesama ahli kelab dibuat bagi merancang serta memantau keadaan cuaca dan angin sebelum sebarang aktiviti meluncur air dilakukan di Pantai Kemasin. Kalau setengah orang akan kaji dulu cuaca untuk pergi surfing. Kalau itu bukan musim dia ataupun dalam musim dia, orang nak ombak yang paling cantik. So orang akan kaji dulu, tengok hari ni ombak cantik ke tak, besar ke tak, sizing dia macam mana, angin macam mana. Sebenarnya untuk belajar, kita just perlu turun. Tak kisah ombak macam mana, angin macam mana, kita perlu turun. Sebab lebih masa kita dalam air untuk luncur air, lebih masa kita untuk dapat ilmu baru. Kedudukannya menghadap Laut Cina Selatan menjadikan Pantai Kemasin antara lokasi terbaik di Kelantan buat peluncur tegar. Mencabar keberanian diri bermain papan luncur air dalam monsun timur laut. Demi menikmati ombak terbaik ketika meluncur air, bagaimanapun meluncur di kawasan berombak tinggi ada risikonya.
Dia ikut individu masing-masing lah. Keberanian dalam diri tu untuk ambil ombak besar. Sebab bila kita naik ombak ni, kita akan dapat adrenaline push. Bila saya dapat ombak besar, saya akan makin teruja. Kalau di Pantai Kemasin, yang paling tinggi saya pernah ride adalah 1.9 meter. Kepuasan sukan luncur air ni sebenarnya dia tidak boleh diekspres secara bercakap. Dia hanya boleh diekspres bila kita melalui benda tu. Maksudnya ibarat falling in love lah. Surfing ni dia menenangkan sebab bila kita in touch with nature. So itu akan membuatkan kita rasa tenang. Kadang saya rasa macam hilang masalah juga bila kita ni duduk dalam air, tengok sunrise, santai. So benda tu akan mengurangkan sedikit masalah saya daripada saya berfikir masalah luar. Awak-awak tu memanglah, payah benda ni nak pedal ke apa mana seronok dia Tapi bila dapat ombak sekali, meluncur tak naik pun, dan meluncur sekali tu, luncur. Tu baru dapat kepuasan dia, baru nak lagi. So kita baca cari kau lama kau pandai, kau lama kau cari ombak besar, kau lama cari ombak besar. Musim tengkujuh di pantai timur semenanjung Malaysia dianggap buruk kerana hujan lebat dan angin kencang yang dibawanya. Namun bagi peluncur dari luar maupun lokal, terutamanya anak jati Kelantan, ia merupakan rahmat yang senantiasa dinantikan. Saya rasa potensi sukan air di Kelantan ni menjadi tinggi. Dalam masa yang singkat, sekarang dah makin ramai orang yang ingin belajar dan ingin tahu pasal sukan air, meluncur ombak ni. Bawa ke tahap profesional lah. Maksudnya, saya sendiri sebagai surfer Kelantan, saya dah start join competition dekat seluruh negeri yang ada lah. Apa yang saya buat sekarang ni adalah ingin menambahkan lagi orang. Antara salah satu option saya nak sekarang dalam usaha untuk membuka satu kedai surfing. Untuk saya bagi rental board, buka kelas secara profesional. So lagi mudahlah, memudahkan orang untuk datang belajar. Kadang-kadang ada family, parents yang nak bawa anak datang belajar. So lagi mudahkan lah. Bagaikan permata yang tersembunyi, Pantai Kemasin dilihat mampu menarik lebih ramai pencinta luncur air. Semangat dan kesungguhan anak muda seperti Yang dan ahli luncur air Kemasin Surfing Club menghidupkan suasana sukan ekstrim air dapat membawa perubahan di sini. Kehadiran sekumpulan anak muda tempatan beraksi luncur air di tengah gelombang besar seiring tiupan angin kencang yang menciptakan ombak cantik dan panjang, sesuatu yang dinantikan setiap pengunjung. Persis Satria Samudra, penjinak ombak Kemasin tegak di lambung gelombang.